لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-13 daripada atas, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6, baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya itu terjemahan daripada iman dengan qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, yang mana dalam kitab Al-Misbahul Munir membicarakan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Jadi telah lepas bicara bab Islam, apa definisi dia, apa takrif dia, kemudian disusuli pembicaraan kelima-lima rukun Islam, kemudian masuk kepada definisi ataupun takrif iman, kemudian membicarakan berkaitan dengan keenam rukun iman. Nanti selesai bicara rukun iman yang keenam, akan membicarakan pula berkaitan dengan ihsan. Apa definisi ataupun takrif ihsan, yang mana Islam, iman dan ihsan ini adalah rukun agama, komponen dalam agama. Orang yang beragama, lengkap Islam, lengkap iman, lengkap ihsan, ini baru orang yang beragama, yang akan selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Nak selamat dunia akhirat, beragama. Beragama bukan hanya di mulut, beragama bukan hanya di uniform. Agama ada pada rukun agama, iaitu Islam, iman dan ihsan. Kena lengkaplah bahagian Islam, bahagian iman dan bahagian ihsan. Boleh dipanggil orang yang beragama, barulah selamat dunia dan akhirat. Kemudian kita nak bawa agama dalam keluarga kita. Kita sebagai orang lelaki nak bawa isteri kita kepada jalan agama. Kita ibu bapa nak bawa anak-anak pada jalan agama. Apa dia agama? Islam, iman dan ihsan. Apa dia Islam, iman dan ihsan? Ni dan kita Al-Misbahul Munir. Sekarang bicara bab iman, bicara rukun iman yang keenam. Kalaulah rukun iman yang keenam ini tidak beres, tidak lengkap keenam rukun, kita fahamlah rukun. Kita faham rukun. Rukun wuduk kita faham, rukun sembahyang kita faham. Satu sahaja daripada rukun wuduk tak sempurna, satu saja rukun sembahyang tak sempurna, wuduk tidak sah, sembahyang tidak sah. Satu saja rukun haji kita tak sempurna, tak buat, contohnya haji tidak sah. Sama dengan salah satu daripada rukun iman, terutama rukun iman keenam, tidak sempurna, tidak berpegang dengan pegang sebenar, maka tidak sah iman.
Kalau berpegang dengan akidah yang kafir, berpegang akidah yang berdosa besar, iman sah, tapi amal ibadah sama sekali takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena kemas sini berkaitan dengan iman, terutama hak rukun iman yang keenam yang paling banyak timbul golongan terpesong adalah di rukun iman yang keenam. Di awal Islam timbul ulama-ulama Mu'tazilah yang terpesong pada rukun iman yang keenam. Ulama Mu'tazilah orang yang berilmu tetapi terpesong dalam bab qada dan qadar. Tak pelik sekarang. Sekarang ni bukan ulama pun, ustaz biasa je. Nak cari ulama sebenar payah sekarang ni. Ustaz biasa je. Label ustaz tu pun tinggi dah, pakat diberi. Kalau hak ustaz biasa terpesong dalam bab qada dan qadar, tak pelik. Zaman dahulu ulama Mu'tazilah yang terpesong dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni kena kemah molek hak rukun iman yang keenam. Satu rukun yang keenam keluar dua pegangan. Yang mana rukun iman keenam ni kira-kira balik sudah masuk di rukun iman yang pertama. Sebab pembicaraan qada dan qadar rukun iman yang keenam, pembicaraan adalah pada sifat yang ketujuh, sifat kudrah, sifat yang ke-8, sifat iradah, sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi bicara sifat 20 adalah bicara rukun iman yang pertama. Berarti bicara qada dan qadar kalau kira balik sudah masuk di bicara rukun iman yang pertama. Tetapi kenapa Nabi asingkan qada dan qadar yang sudah masuk di rukun yang pertama kepada rukun iman yang keenam secara berasingan, supaya dapat difokuskan. Bab qada dan qadar, kerana banyak terpesong adalah dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keenamnya percaya dengan qada dan qadar, dua pegangan. Dengan maknanya qada itu, apa makna qada? Penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu oleh Allah dengan iradah. Itu qada. Qada adalah ketentuan Allah pada azal, ta'alluq tanzil qadim bagi iradah, muwafaqah dengan ilmu. Ada gitu. Jadi qada ni ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Ini ahli sunnah wal jamaah, muwafaqah dengan ilmu. Allah mengetahui pada azal akan berlaku perkara baik, iman dan taat. Allah menentukan pada azal akan beriman dan beramal dan taatlah seseorang. Allah mengetahui pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat, serta Allah menentukan pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kena mati molek iradah Allah, ilmu Allah berlaziman. Allah mengetahui serta Allah menentukan. Allah menentukan serta Allah mengetahui. Allah mengetahui pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah menentukan pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah menentukan pada azal seseorang kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang kufur dan melakukan maksiat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tak ada ni menafikan mengetahui Allah tu kafir lalulah. Tidak ada yang menafikan mengetahui Allah. Tetapi Mu'tazilah dia lain. Ini golongan terpesong. Allah mengetahui seseorang beriman dan beramal soleh. Allah menentukan seseorang beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui seseorang akan kufur dan melakukan maksiat, tapi Allah tidak menentukan. Dia lagi situ. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, ilmu, iradah, muwafaqah. Tidak ada yang menafikan ilmu, termasuk Mu'tazilah. Menafikan ilmu,
Oh, Allah pun tidak mengetahui kufur seseorang. Allah pun tidak mengetahui melakukan maksud seseorang. Allah mengetahui bila? Sampai masih dia kufur, baru Allah mengetahui. Sampai masih dia melakukan maksiat, baru Allah mengetahui. Oh, itu kafir. Itu bukan Mu'tazilah. Itu kafir ijma' ulama. Mu'tazilah tidak menafikan Allah mengetahui. Allah mengetahui seseorang akan kufur dan melakukan maksiat, tetapi Allah tidak menentukan. Ini Mu'tazilah. Pegangan terpesong daripada pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pegangan ni memang logik pada akal yang banyak dipegangi oleh orang Islam sekarang. Perkara jahat Allah hanya mengetahui, tapi Allah tidak menentukan. Walaupun terkadang di kalangan orang yang aliran agama tak pelik. Pada masa dahulu ulama pun boleh terpesong dan bab qada dan qadar. Sama telah sekarang bukan ulama, ustaz biasa sahaja. Tak pelik. Banyak sekarang ni yang berpegang perkara jahat Allah mengetahui seseorang akan kufur dan maksiat. Allah mengetahui pada azal, tetapi kekufuran dan kemaksiatan seseorang Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Ini pegangan Mu'tazilah, pegangan yang terpesong yang khilaf pada kafir. Pandangan Daif mengatakan kafir pegangan kekal ke selama-lamanya. Pandangan Muktamad letak ini pegangan yang pasif dan sebesar. Pegangan yang mubtadi', pegangan bid'ah. Bid'ah pada i'tiqad, bid'ah yang sesat. Bid'ah dengan makna berpegang akidah yang tidak dipegangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan bid'ah, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat Allah mengetahui serta Allah menentukan. Jadi perkara jahat qada Allah, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dalil Al-Quran jelas, dalil hadis jelas. Tapi Mu'tazilah lebih kepada tahsinul akli, logik akal. Mana logik Allah menentukan perkara kufur dan maksiat. Yang Allah murka pasti Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui, tapi Allah tidak menentukan. Itu Mu'tazilah. Kita di sunnah jemaah, Allah menentukan baik dan jahat, muwafaqah dengan Allah mengetahui perkara baik dan perkara jahat yang akan berlaku. Itu qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir satu makna, itu masdar. Maksudnya, maksud qadar takdir ni perbuatan. Perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah. Allah perbuat ni dengan kudrahnya. Ni, itu qadar. Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Ini yang sedang berlaku sekarang. Gerak diam kita, perbuatan Allah. Hidup kita, perbuatan Allah. Mata nampak, perbuatan Allah. Bukan perbuatan biji mata dan bukan perbuatan cahaya lampu. Yang nampak ni perbuatan Allah. Jadi dengar, perbuatan Allah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Kita bergerak, barang yang ada pada tubuh kita bergerak. Bergerak tubuh kita, perbuatan Allah. Sebagaimana qada pada azal. Bergerak barang di tubuh kita pun perbuatan Allah, sebagaimana qada Allah pada azal. Itu saja. Sekalian yang berlaku sekarang, keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku walaupun sebesar zarah yang bukan datang dari perbuatan Allah. Apa dia perbuatan Allah? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Apa semua yang berlaku tu? Tak payah tanya. Semua yang berlaku. Zahirnya kita yang memilih, zahirnya kita yang melakukan. Bukan kita memilih, terdetik di hati kita pun perbuatan Allah. Memilih hati kita pun perbuatan Allah. Berkelip mata pun perbuatan Allah. Bergerak nadi pun perbuatan Allah. Gerak diam kita pun perbuatan Allah. Gerak diam barang yang ada pada tubuh kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu qadar, rukun iman yang keenam, keesaan Allah pada perbuatan. Yang mana kalau kita balik pada kaedah sifat 20, sifat yang keenam wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah Ta'ala yang bersifat dengan, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana yang perbuat sekian perkara, sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah,
yang menjadikan sekian perkara sebagaimana ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah, sifat yang ke-8 sifat iradah. Allah menentukan pada azal sebagaimana ilmu Allah, sifat yang ke-9 sifat ilmu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Ini hak qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percaya dengan qada dan qadar itu makna percaya dengan qada dan qadar, mengaku putus dalam hati seseorang. Ni iman, mengaku putus dalam hati seseorang, jazam, putus di dalam hati seseorang. Nak putus dalam hati seseorang ni lah kena pastikan apa yang hati kita yang mengaku putus di hati ni yang sebenar. Sebab Mu'tazilah pun putus di hati juga, orang kafir pun putus di hati juga, tapi salah apa yang dipegangi. Sekarang ni kita nak putus di hati, beriman, i'tikad di hati. Kena pastikan apa yang kita imani, apa yang kita i'tikad tu adalah i'tikad Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Mu'tazilah pun mengaku putus di hati, akan pegangan terpesong. Orang kafir pun mengaku putus di hati akan Tuhan yang salah, tapi mengaku putus di hati belaka. Sekarang ni apa yang mengaku putus di hati tu apa dia? Jazam, i'tikad di hati tu apa dia? Tu balik kepada ilmu. Mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan ni kita nak bahawa segala perkara yang berlaku, mana daripada baik, mana apa dia baik, beriman dan melakukan ketaatan seseorang, dan jahat kufur hati seseorang dan melakukan maksiat seseorang. Segala perkara yang berlaku semuanya, ni jelas sangat di tajuk rukun yang ke-6 ni. Semuanya dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, qada, dan dengan menjadi Allah akan segala perkara yang berlaku. Allah mana? Allah yang bersifat kudrah, qadar. Perkara baik yang berlaku, qada dan qadar. Perkara jahat yang berlaku, qada dan qadar. Hati seseorang beriman, itulah qada Allah pada azal. Berimannya hati, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Seseorang melakukan ketaatan, Allah telah mengqadakkan pada azal. Gerak diam seseorang hamba melakukan ketaatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Hati seorang kufur dengan Allah, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati seorang kufur, itulah qada Allah pada azal. Sampai saat hati kufur, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Seseorang melakukan maksiat, berjudi, minum arak, berzina, itulah qada Allah pada azal. Pada masa berlakunya kemaksiatan, gerak diam berjudi, minum arak, gerak diam berzina, mencuri, merampok, membunuh, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara yang berlaku baik ataupun jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ke-6. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri seseorang hamba sendiri. Yang baik daripada Allah, yang kurang datang daripada diri hamba sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan balik kepada rukun iman yang ke-6. Jelas baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya bicara berkaitan dengan qada lah terlebih dahulu, kemudian barulah nak masuk pada bicara qadar. Tetapi masa bicara qada sudah disekalikan dengan bicara qadar. Cuma secara fokus tu saya asingkan. Jadi sekarang masih lagi bicara qada, pegangan yang pertama daripada 2 pegangan di rukun iman yang ke-6, barulah kita masuk kepada bicara qadar. Kemudian saya nak bicara satu lagi perkara yang berkaitan dengan qada Allah baik dan jahat. Tapi nak pergi kepada bicara bab tasawuf.
Bicara bab tasawuf. Ini bicara bab iman. Nak pergi pada bicara bab tasawuf. Tasawuf ni bicara bab taat batin. Pada ni. Sebab saya hurai berkaitan dengan qada dan qadar ini berdasarkan kepada kitab Faridatul Faraid. Sebab ni saya sebut mengelepah. Dan kitab Al-Misbahul Munir ini dia dibicara iradah tauk panjang, bicara bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tauk panjang. Dan kitab Al-Misbahul Munir dan kitab Faridatul Faraid dibicara sifat iradah lah, sifat yang ke-8. Dia akan membicarakan panjang lebar bab perkara jahat, qada dan qadar Allah. Bicara bab pegangan macam mana, bicara bab adab percakapan macam mana. Ni bicara bab iradah, ni sifat yang ke-8. Kemudian lepas dia bicara bab perkara jahat tu, dibicara berkaitan dengan wajib redha dengan qada Allah, haram redha dengan qada Allah. Situ. Satunya wajib redha dengan qada Allah, satunya haram redha dengan qada Allah. Satunya wajib, satunya haram. Haram wajib redha akan qada Allah, haram redha akan qada Allah yang jahat. Wajib redha akan qada Allah yang jahat, haram redha akan qada Allah yang jahat. Tapi redha ini bukan bicara i'tiqad, bicara tasawuf. Tapi ada relevan dia. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid membicarakan bab redha ni. Redha akan sekalian qada Allah. Redha ini bicara taat batin. Apa makna redha? Dia redha ni dia bahasa Arab. Tetapi dia sudah menjadi bahasa Malaysia lah. Redha kita. Redha. Jadi bahasa kita. Jadi walaupun bahasa Arab, cuma kita ni redha ni mana apa ni? Redha dengan makna terima, dengan makna setuju, dengan makna suka hati, dengan makna puas hati. Boleh? Radiya yarda ridaan. Itu bahasa Arab. Radiya yarda ridaan. Radiyallahu anhu. Mudah-mudahan redha oleh Allah daripadanya. Radiyallahu anhu. Mudah-mudahan redha oleh Allah daripadanya. Radiya yarda ridaan. Kita pun akan sebut radhiyallahu anhu, mudah-mudahan redha oleh Allah daripadanya. Jadi kita tidak terjemuh dah. Kita pakai redha. Tapi kita sekarang ni bicara redha hati kita. Ni. Dengan sekalian qada Allah. Redha hati kita dengan sekalian qada Allah. Ini taat batin. Dan kitab Penawar bagi hati, sifat mahmudah yang ke-9. Sifat mahmudah yang ke-10 yang terakhir. Dan kitab Penawar bagi hati, ingat akan mati. Jadi redha dengan qada Allah, sifat mahmudah yang ke-9. Ini semua ilmu fardu ain belaka. Hak bab rukun iman yang ke-6, beriman qada dan qadar, itu usuluddin tu. Fardu ain tauhid, fardu ain usuluddin. Fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, fardu ain furu'uddin, cabang agama. Kalau kata fardu ain fiqh tasawuf furu'uddin comel, kalau fardu ain usuluddin tak lepas, tak ada nilai. Yang kita bicara sekarang fardu ain, ilmu tauhid, usuluddin, tapak agama. Beriman dengan qada dan qadar Allah, perkara baik yang berlaku iman dan taat, qada dan qadar. Perkara jahat yang berlaku kufur dan maksiat, qada dan qadar. Sesat tu. Ni hak taat batin pula fardu ain tasawuf. Sifat mahmudah ke-9,
redha dengan sekalian qada Allah. Lah kita redha lah, kita terima. Kita terima. Kita suka hati gitu. Tak payah dah kita pakai redha gitu ya dah. Dah kita cakap ni memang kita cakap gitu dah. Redha dah. Redha. Redha ke reda? Dia R-E-D-A tu rida. Kerja mana? Redha ni D-H-U tau. Redha D-H-U. Eja sekarang D-A-R-E-D-E. Rida jadi gitu. Redha itu bahasa Arab. Jadi kita sebut redha, kita faham lah. Redha dengan sekalian qada Allah, dengan bahawa kita tidak persoal, kita tidak pertikai. Itu makna redha. Kita tidak persoal, kita tidak pertikai. Itu makna redha. Redha dengan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan segala yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Dan siapa kita kalau tak mahu redha? Allah qadakan, Allah kehendak, Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah putuskan. Lepas tu siapa kita kalau tak mahu redha? Siapa kita tak mahu redha? Pandai ni. Bukan kalau tidak redha dengan qada Allah ni. Ni berdalam hadis. Hak berkaitan dengan redha ni. Tu berkaitan dengan kalau tidak beriman hak tu. Hak Allah Taala perintah cari Tuhan yang lain. Ni bicara bab redha. Jadi siapa kita kalau kita nak persoal, pertikai akan qada Allah? Siapa kita? Kita sebagai hamba, kita wajib redha dengan segala qada Allah. Sekali cerita tu mudahlah kita faham. Ya sungguhlah kita memanglah redha dengan sekalian qada Allah. Kita memang redha dengan sekalian qada Allah. Kalau tidak redha dengan qada Allah, itu di antara sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kecelakaan. Wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lah. Dan setengah daripada kecelakaan seorang manusia adalah murkanya, marahnya dengan barang yang diqadakkan Allah Taala baginya. Itu kecelakaan. Dia marah, dia tidak redha dengan qada Allah. Itu kecelakaan. Muskil kita banyak perkara yang kita marah. Bahkan ada perkara yang kita diwajibkan marah. Tapi persoalan sekarang ni, apa yang kita marah bukan qada Allah. Tiba-tiba Nabi kata setengah daripada kecelakaan anak Adam adalah marah dengan qada Allah. Dan kita marah ni, marah akan berlaku bukan qada Allah. Hak mana pula tu? Tu kata kena letak molek. Redha dengan sekalian qada Allah. Kita kena ingat, sekalian qada Allah ini termasuk qada jahat. Termasuk perkara jahat. Qada jahat. Seseorang sembah bahala itu qada. Seseorang melakukan kemaksiatan itu qada. Redha dengan sekalian qada Allah. Jadi redha dengan penyembah berhala. Redha dengan seseorang yang melakukan kemaksiatan, itu qada Allah. Wajib redha. Barulah kita sedar, macam mana nak redha? Sebab itu kekufuran. Ar-redha bil kufri kufrun, war-redha bil maksiati maksiatun. Redha dengan kekufuran, jadi kafir orang tu, waliyazabillah.
redha dengan kemaksiatan, dia berdosa sama. Tiba-tiba wajib redha dengan qada Allah, termasuk qada jahat, kufur dan maksiat. Nak ke mana pula sini? Contohnya mana redha dengan kekufuran jadi kufur dia ni? Contoh ni contoh. Orang yang semua berhala tu kita tak redha lah kepada perbuatan mereka. Contoh, orang tu nak masuk Islam. Nak masuk Islam. Cari kita nak mengucap dua kalimah syahadah. Tiba-tiba kita kata, nantilah dulu, sabarlah dulu, berehat-berehat dulu, mandi-mandi, makan minum dulu, kita bincang malam nanti. Padahal mari jumpa dah kita ni. Saya ni nak mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam ni. Nak gaduh ke mana lagi, nak lorak ke mana lagi? Okey, minum air dulu. Tenang molek, pergi mandi-mandi dulu, siap molek. Nanti malam lah kita bincang. Hok kamu kata nak masuk Islam ni. Hukum yang pertama jelas haram, dosa besar, buat tangguh seumpama tu. Tu jelas haram, dosa besar. Tak ada. Dia nak masuk Islam, syahadahkan segera. Dah dia baru sapa, minum dak lagi. Minumlah kemudian, apa masalahnya? Mandi belum lagi. Mandilah kemudian, apa masalahnya? Tapi syahadahkan segera. Wajib segerakan syahadah. Nanti sabar, tenang dulu. Tadi tenang dulu, sabar. Apa hukum? Melenguhkan seseorang yang nak masuk Islam, yang jelas haram serta dosa besar. Kenapa dilenguhkan? Alah, setakat kafir setengah jam je lagi. Kafir daripada lahir. Dia kafir lah daripada lahir kafir. Setakat kafir tambah setengah jam lagi, tak ada apanya. Dia redha orang kafir tu. Kafir lagi setengah jam, dia jadi kafir. Ni ar-redha bil kufri, kufrun. Ni kafir, ni kafir. Sebab tu dalam kitab bicara secara ringkas, orang yang melenguhkan seseorang yang nak masuk Islam jatuh kafir. Letak kita dah. Dia letak kata haram, letak kata kafir lah dia dah. Orang nak masuk Islam dah kitab, orang nak masuk Islam tiba-tiba kita menangguhkan. Kita kata nanti dulu. Nah kita akan cerita jatuh kafir. Setelah dulu dah. Itu kena huraian. Jatuh kafir, kalau di hatinya redha dengan kekafiran, hanya tambah 10 minit je lagi. Kafir daripada lahir dah kan. Tambah 10 minit lagi kafir. Allahnya. Tak apalah 10 minit je kafir lagi ni. Setengah jam lagi kafirnya. Setengah hari lagi kafirnya. Nanti malam lah, nanti esok lah masuk Islam. Jadi dia redha dengan kafir hok setengah jam tak kira tu. Hati dia kafir dia. Dia bukan redha dengan kekafiran hok kafir hok tambah ni. Cuma dia nak tangguh atau haram, dosa besar. Tengok. Tu redha dengan kekafiran dia kafir. Dak wajib redha dengan siang qada Allah, termasuk qada jahat ni. Nak bincang, nak faham macam mana. Ni fardu ain belaka ni. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Redha dengan kemaksiatan, maksiat sama. Mak ayah tutup aurah, anak kepala tak tudung. Mak ayah redha, setuju. Alah orang muda. Mak ayah berdosa sama sebab dia redha. Kenapa tak ada? Ayah pakai kopiah, ayah haji. Mak pakai tudung, mak haji. Anak dara kepala kuning. Bukan kepala kuning, rambut kuning. Mari Terengganu tengok orang luar lah, bukan orang Terengganu. Orang Terengganu tak ada perangai gitu. Orang luar lah. Orang luar. Luar mana? Luar lah. Boleh sebut negeri lah. Sungguh. Menantu duduk rumah mertua. Ayah haji mak haji subuh-subuh masjid. Ayah haji mak haji subuh-subuh masjid. Berjemaah 5 waktu ayah haji mak haji ni. Menantu jual rokok Marlboro pakai skirt atas dia lutut. Pandai ni. Ustaz cerita tu tengok mana
Kita berjalan juga. Kata reti berjalan bekerja apa semua. Tahulah. Satu negeri tu tahulah. Ada pengalaman. Pernah duduk. Maknanya ayah haji mak haji subuh berjemaah. Tapi menantu duduk rumah ayah haji mak haji tu pagi-pagi turun pergi supermarket jual rokok Marlboro di supermarket. Pakai skirt atas dulu tu. Turun dari rumah mak haji. Dah mak ayah haji mak haji macam mana? Orang muda. Gitulah. Dia tak apa, dia redha, dia terima berdosa sama. Berdosa sama lah. Apa tak ada ibu apa seumpama tu. Sebab apa? Dia kira orang muda. Alah tak apalah. Walaupun dia tak tutup aurah pun hati baik. Ni adalah orang negeri cakap gitu. Orang negeri tertentu lah. Nampak sangat tak reti. Kalau nak jual rokok Marlboro pakai skirt pun, turun rumah mak ayah mertua yang ayah haji mak haji pergi masjid 5 waktu tu, pakailah kain dulu. Sampai tengah jalan barulah buka peha tu. Bukan ajar gitu, bukan ni. Mana Allah. Ayah haji mak haji pergi masjid. Anak menantu tu rumah pakai skirt atas dulu tu. Dijual rokok Marlboro. Allah kata. Dah pelik apanya? Mak ayah pakai kopiah, mak pakai tudung ayah haji mak haji, anak kepala dogo. Mari Terengganu. Mari Terengganu. Masa cuti-cuti sekolah ni, hok jenis pesen pelik-pelik kita orang Terengganu. Pelik lah kita tengok. Warna gitu. Dah mak ayah tu, warna tu, dia redha. Dia okey je. Orang nasihat dia marah pula. Ayah haji, menasabah ayah haji. Gendong nak dara pakai ketak. Ayah haji bawa motor kopi atas kepala. Anak belakang hak gendong digendong tu pakai tudung dadang tapi baju ketak, pakai t-shirt lapuk lengan. Hak gendong tu ayah haji pakai kopiah. Kalau orang tegur, dia bidah balik, orang tu dia marah balik orang tu. Apa? Dia redha, dia setuju, dia okey, dia suka anak dia buat gitu, maka dia berdosa sama. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Redha dengan kemaksiatan, dia berdosa sama. Alah, mai joget bandar orang muda, biarlah ke dia. Hak cakap ni ayah haji duduk masjid. Kita masa muda pun pok yeh-yeh juga. Pok yeh-yeh dia sebut macam mana? Alah, masa muda pok yeh-yeh juga. Biarlah orang muda sekarang. Muda dia ambil nafsu dia. Ayah haji duduk masjid dah dia redha, dia setuju. Dia berdosa sama walaupun dia tak pergi tempat tu sekalipun. Tiba-tiba sifat mahmudah ke-9 wajib redha dengan sekian qada Allah, termasuk qada kekufuran dan kemaksiatan. Dia pun bahagi 2 bahagian. Ini kena faham molek. Bagi 2 bahagian. Yang asas agama kita pegangan pun 2 bahagian. Balik pada pegangan. Saya sebut ulang-ulang, tapi akan saya sebut juga. Yang pertama, perkara berlaku baik dan jahat, qada dan qadar, itu pegangan. Dan kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan usaha pada perkara baik dan perkara jahat. Itu 2. Yang pertama, rukun iman ke-6, kita wajib berpegang sekalian baik dan jahat, qada qadar. Yang kedua, kita wajib berpegang hamba kita ni ada ikhtiar pilihan hati dan ada kasbun usaha pada perbuatan baik dan pada perbuatan jahat. Itu 2 pegangan. 1, kita wajib berpegang sekalian perkara yang berlaku baik ataupun jahat, qada qadar Allah. Yang kedua, kita wajib berpegang hamba ada ikhtiar pilihan, ada kasbung usaha pada perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ini 2 pegangan. Walaupun pada hakiki sebenar-benarnya bukan pilihan hati qada qadar, terdetik di hati pun qada dan qadar, bukan usaha hamba qada dan qadar, berkelip mata pun qada dan qadar, bergerak nadi pun qada dan qadar. Maknanya ikhtiar usaha hamba tetap qada qadar, tetapi tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan.
Jadi kena ditapak tu, ditapak usuluddin tu. Baru kita pergi kepada bab taat batin ni. Usuluddin ni hak i'tiqad di hati. Taat batin ni hak batin juga, tapi bab taat batin. Oh ni bab i'tiqad di hati, ini taat di hati. Jadi i'tiqad di hati, taat di hati, dia kena duduk atas usuluddin i'tiqad di hati. Taat di hati ni, sebab itulah sifat-sifat mahmudah. Wajib ikhlas, wajib syukur, wajib sabar, wajib tawakul, mari daripada usuluddin hak pegangan. Sama juga dengan bicara redha ni. Hak mana wajib redha, hak mana haram redha, dia kena mari kepada usuluddin, dua pegangan. Yang pertama, i'tiqad di hati, sekian perkara baik jahat qada qadar. Yang kedua, i'tiqad di hati, seseorang hamba ada pilihan dan perbuatan pada perkara baik dan perkara jahat. Ini dua. Daripada dua i'tiqad di hati ni pergi kepada taat hati. Mana yang pertamanya, wajib redha dengan sekian qada Allah, termasuk qada jahat dari sudut qada Allah. Tadi kan kita berpegang baik jahat qada qadar. Jadi dari sudut perkara jahat ni qada qadar, kita wajib redha. Faham tak ni? Dalam kitab Farid, dalam kitab Al-Misbahul Munir dipanggil dua pihak. Satu pihak qada qadar, satu pihak ikhtiar usaha. Dipanggil apa? Pihak ke, sudut ke, aspek ke mana? Mana satu pihak, satu pihak, ataupun satu sudut, satu sudut, ataupun satu aspek, terpulang. Jadi oleh kerana kita ada dua pegangan, satu pegangan kitanya perkara baik dan jahat qada qadar, rukun iman ke-6. Satu pegangan kitanya hamba ada ikhtiar dan usaha pada perkara baik dan jahat yang berlaku. Jadi dua pegangan ni keluar dari sudut perkara yang berlaku, perkara jahat ni kita fokus pada perkara jahat. Perkara jahat yang berlaku ni qada qadar, dari sudut qada qadar kita wajib redha di hati. Kita redha di hati. Allah qadakan 3/4 ahli dunia kafir, kita redha. Allah qadakan manusia melakukan bagai-bagai maksiat, kita redha. Allah qadakan anak kita buat perkara maksiat, kita redha. Allah qadakan kita dahulu melakukan maksiat, kita redha. Allah qadakan dahulu kita jahil fardu ain, berpegang kita salah, kita redha. Sebab itu qada Allah. Wajib redha. Pergi pula kepada yang kedua, perkara kufur, perkara maksiat, hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Walaupun hakikinya pilihan hamba tetap qada dan qadar, walaupun hakikinya perbuatan hamba pun qada dan qadar. Jadi pegangan keduanya, hamba ada pilihan dan perbuatan pada perkara jahat. Maka dari sudut pilihan dan perbuatan hamba pada melakukan perkara jahat, haram redha. Wajib benci, wajib cegah, wajib marah. Dia gitu. Perkara kufur, perkara maksiat, qada Allah, maka wajib redha. Siapa kita tak mau redha? Tapi kekufuran dan kemaksiatan hamba, pilihan hamba, usaha perbuatan hamba. Kita berpegang kan, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan usaha. Dari sudut ni haram redha. Ni kata redha dengan kekufuran jatuh kufur, redha dengan kemaksiatan jadi berdosa ni. Anak melakukan perkara maksiat, pilihan dia, perbuatan dia, haram kita redha, wajib kita kena marah, wajib kita kena hukum. Dari sudut anak kita memilih, anak kita yang buat. Dari sudut itu qada qadar, hati redha, tenang dia. Pandai ni. Tadi nampak marah ambil tindakan sebab dia memilih, sebab dia yang melakukan. Maka kena marah, kena hukum. Tapi nampak tenang, itu qada qadar tu. Lepas tu hati jadi tenang sebab redha. Masya Allah, budak ni apa dia?
Kan kita kan bila dapat tahu benda yang buruk ni, Allah, Masya Allah, budak dah dengar kata sungguh. Apa dia Masya Allah? Barang yang telah menghendaki oleh Allah. Tu hukum yang kena. Dan Masya Allah, kenapa hukum? Hukum kan kita usaha. Tadi tu Masya Allah, tu hak pegangan qada-qada. Kena keluar mulut, Masya Allah budak ni nak kena. Dia. Dan Masya Allah nak kena apa lagi? Masya Allah budak ni nak kena. Nak kena apa? Nak hukum. Hukum apa? Masya Allah kan? Masya Allah tu pegangan. Hukum kerana ikhtiar usaha dia. Ikhtiar usaha ni pun pegangan kita juga. Mana? Ini cerita secara teori. Sampai masa dua sudut ni ada kedok. Kodok-kodok tu jangan lupa. Pegangan tetap, hati lala. Pegangan tetap dah kodok-kodok dah ke? Lupa tu hati lala. Kena sabar tu, kena redak tu kodok Allah. Masa tu macam mana iman kita? Tahan dok redak dengan kodok Allah tu. Itu kekuatan dalaman masing-masing. Tu je. Masa tu naik syekh naik syekh. Syekh mana boy? Syekh Rabbana. Apa dia Syekh Rabbana? Apa dia Syekh Rabbana? Dok Rabbana ni, Rabbana atina, ya Tuhan kami. Tu. Rabbana atina, ya Tuhan kami, beri akan kami. Lepas tu Syekh Rabbana tu masuk apa? Syekh Tuhan kami tu mana? Dah saya biasa dengar orang cakap. Cakap ni tengok molek cakap tu betul dah. Aku dah salah. Salah makna kan? Rabbana tu ya Tuhan kami. Dah. Lepas tu Syekh Rabbana mana apa? Syekh Tuhan kami. Ni nak Syekh tu ni. Syekh ni Syekh tu ni. Nak Syekh ni. Nak atu pun nak atu. Rabbana kau nak pula. Syekh syaitan lah. Tu mana? Dah. Ini nak syekh ni, nak syekh macam lembu hok song hidung tu. Tu nak syekh tu. Kan lembu tu kan hok syok ni, hok hidung dia. Song hidung ke? Bukan nak syekh tau. Kan apa? Lembu nak syekh. Kan gitu? Ada timbul Syekh Rabbana pula. Apa makna? Jangan sebut kalau salah makna tu kena apa? Tiba-tiba naik syekh, lupa qada Allah. Iman lemah. Tu iman lemah. Kalau iman kuat, Masya Allah, ujian daripada Allah. Anak ni ujian dah reda, tenang je. Nak marah, duduk, ambil semayang dulu siap-siap. Ambil semayang, tenang. Ujian daripada Allah. Kemudian panggil semula. Tanya baik-baik. Hukum. Kenapa hukum? Sebab pilihan dan perbuatan dia. Kita berbapak, wajib marah, wajib hukum. Itu je lah. Itu nampak tenang tadi, reda, sabar. Itu ujian Allah. Itu iman kuat. Imam bukan duduk sini. Imam duduk di sini. Bila terselah iman kuat dah kuat, masa Tuhan uji. Masa tenang gini, kita sedap lah. Masa Tuhan uji. Terselah tak keimanan? Iman ada, tetap dah kita beriman. Terselah ke tidak? Terselah ke tidak? Nak terselah iman ni, dia kena iman yang kuat, iman yang mantap, iman yang subuh. Terselah lah. Bila ni? Masa Tuhan uji. Bayangkan kita, orang yang dihormati, tiba-tiba anak kita buat perkara yang sangat memalukan. Masya Allah, duduk molek tenang, reda, sabar, ujian Allah. Itu hukum lah. Itu bicara anak yang paling hampir kita. Kita dahulu kita buat perkara yang Tuhan larang, qada-qada kita reda. Dulu kita jahil, qada-qada kita reda. Tapi pilihan dan perbuatan kita tu, kita wajib taubah. Situ. Ada ni? Allah dulu banyak semayang tinggal. Lepas tu, sekarang kita taubah dengan qada kembali.
Jangan petikal. Allah lah, itulah hebat pula dulu tuan tak kedekan tinggal semayang. Jangan. Itu qada Allah, kena redha, kena sabar. Bapalah dulu Allah tak qada ke semayang, tak tinggal-tinggal. Bapalah Allah dulu qada tinggal semayang mudah-mudah. Jangan persoal, itu qada Allah, wajib redha. Tapi tinggal semayang itu usaha sendiri, wajib taubah dengan qada rukun dia. Gitu. Dulu jahil fardu ain, redha itu qada Allah. Sekarang bertaubahlah, belajar fardu ain molek. Allah payahnya lah nak faham, belajar, kemudian redha lah, sabarlah, itu ujian Allah. Allah bapalah Tuhan tak qadakan belajar fardu ain daripada muda. Siapa kita? Itu qada Allah, terimalah, redha, terima, sabar. Dan sekarang ni nak belajar jadi payah. Payah kita redha, kita sabar ujian. Ada ni. Ada dua tu. Dahulu kita buat salah, qada Allah kita redha. Tapi buat salah tu pilihan dan perbuatan syirik, wajib kena taubah. Dia kena tak begitu. Jadi wajib redha daripada sudut yang pertama, qada qadar. Haram redha, wajib benci, wajib marah, wajib hukum dari sudut pilihan dan usaha hamba sendiri pada melakukan kemaksiatan. Gitu. Yang pertama wajib redha, yang kedua haram redha. Yang pertama wajib redha, yang kedua haram redha. Wajib redha dari sudut perkara jahat tu qada qadar. Haram redha dari sudut perkara jahat tu pilihan dan perbuatan hamba sendiri yang melakukan, memilih dan melakukan perkara maksiat, perkara jahat. Jadi antara wajib redha dengan haram redha pada satu perkara jahat yang sama tidak berlawanan sebab sudut yang berasingan. Sekarang satu wajib redha, satu haram redha akan satu perkara maksiat yang sama. Berlawananlah maksiat yang sama, wajib redha, haram redha, jadi berlawanan, jadi bertentangan. Tidak. Sebab wajib redha dari sudut qada qadar Allah, haram redha akan maksiat yang sama dari sudut ikhtiar dan usaha hamba sendiri. Maka tak berlawanan. Sebab apa? Walaupun akan satu perkara maksiat, tetapi dari sudut yang berasingan. Jadi apabila kita mengetahui anak kita buat perkara yang dilarang, hati redha, sebab itu Masya Allah, barang yang dikehendaki oleh Allah. Dan hati kita benci, hati kita marah, dari sudut itu pilihan dan usaha anak kita sendiri. Dan tidak berlawanan walaupun pada satu maksiat, kerana dari sudut yang berasingan. Bagaimana? Kenapa kita wajib redha akan qada Allah? Sebab kita wajib berpegang qada Allah ada hikmah di belakang, termasuk qada Allah akan perkara jahat. Begitu saja. Sesadar kitanya, kita wajib redha akan qada Allah ni ta'ah batin, wajib ni. Dari sudut qada qadar termasuk perkara jahat. Tapi dari sudut perkara jahat yang berlaku tu ikhtiar dan usaha hamba sendiri, haram redha. Ada ni sudut yang berlainan. Kita balik semula. Haram redha, wajib kena benci, wajib kena cegah, wajib kena hukum. Kenapa kita wajib cegah kemaksiatan? Walau kita wajib redha dengan kemaksiatan yang berlaku. Kita redha dengan kemaksiatan yang berlaku kerana itu qada Allah. Kita wajib cegah sebab itu ikhtiar usaha hamba. Lepas tu dalam kitab pernah bagi hati, kenapa kamu tidak cegah kemaksiatan? Kerana qada Allah. Ini orang yang jahil. Dah kita pernah bagi hati, orang yang jahil. Kenapa tak cegah perkara maksiat depan mata? Qada Allah maksiat tu. Ini orang jahil. Wajib cegah perkara maksiat
dari sudut maksiat itu pilihan dan perbuatan seseorang hamba itu sendiri. Yang kita reda dari sudut qada qada akan maksiat yang berlaku. Kemudian kita bicara pada hak wajib qada, walaupun perkara jahat yang berlaku itu wajib qada, sebab kita wajib berpegang bahawa sekalian qada Allah, walaupun qada itu berupa kemaksiatan, kejahatan, kesemuanya ada hikmah belaka. Rabbana ma khalaqta haza batila. Yang Allah Ta'ala jadikan tidak ada yang sia-sia. Maka kita wajib reda walaupun perkara tu rupanya adalah perkara yang jahat sekalipun. Kemudian didatangkan kisah dalam kitab Penabagan Hati, nak ceritanya qada Allah ni ada hikmah. Tapi ini semua adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya macam mana? Macam hak berlaku kepada Nabi Musa AS, Nabi Khidir AS tu lah. Hak berlaku pada Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS dalam suratul Kahfi tu. Pada ni. Itu hikmah dia. Kenapa Nabi Khidir rasakkan perahu? Kenapa Nabi Khidir ni bunuh seorang anak yang kecil? Kenapa Nabi Khidir tegakkan kepala dinding yang runtuh? Kenapa? Ada hikmah dia belaka. Pada ni. Lepas tu Nabi Musa AS tu cegah, itu dari sudut syariah. Nabi Khidir lakukan, itu dari sudut hakikat. Tapi apa yang Nabi Musa lakukan itu wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Khidir lakukan itu wahyu daripada Allah. Lepas tu jangan buat belagak pula. Nabi Musa tak sapa makam hakikat diceramah. Allah, Nabi Musa tak sapa makam hakikat. Dah sapa makam hakikat, dialah dia makam Nabi Khidir. Allah kata tegamuk. Tu sekali dengar tu rasa macam nak jack kata. Nak jack atas tekak. Angin. Nabi Khidir dah sapa makam hakikat. Nabi Musa. Lepas tu sapa makam hakikat, puak mereka lah makam Nabi Khidir. Kata kau jahil sungguhlah. Nabi Musa AS ni Nabi dan Rasul. Nabi Khidir Nabi saja, tu pun ulama khilaf. Nabi Khidir ni Nabi ke orang soleh? Ulama khilaf. Pandangan yang mutamak kata Nabi Khidir ni, tapi bukan Rasul. Nabi Musa ni Rasul dah, ulul azmi pula. Nabi Musa ni bukan hanya Rasul 25, Rasul 313. Hak dalam Quran sebut Rasul hak 25. Nabi Musa ni bukan hanya Rasul 25, Rasul ulul azmi yang 5. Yang 5 pula nombor 3. Allah, Nabi Musa ni kenal ke Nabi Musa? Ingatkan Nabi Musa ni macam Pok Musa kapung dia tu barang ni. Oh, Nabi Musa tak sapa makam hakikat. Tak ni. Nabi Musa ni nombor 3. Nabi SAW nombor pertama. Nabi Ibrahim AS nombor 2. Nabi Musa AS nombor 3. Nabi Isa AS nombor 4. Nabi Nuh AS nombor 5. Nabi Musa nombor 3. Allah, Nabi Musa tak sampai maqam. Apa yang Nabi Musa lakukan wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Khidir lakukan wahyu daripada Allah. Ada ni. Dia boleh cerita. Oh, kata tergamuk. Tapi nak ceritanya apa yang berlaku tu ada hikmah belaka. Kenapa wahyu daripada Allah Nabi Khidir tebuk perahu? Kenapa wahyu daripada Allah Nabi Khidir bunuh anak yang kecil, budak yang kecil? Itu semua wahyu daripada Allah. Ada hikmah dia belaka. Maka dalam kitab Penabagan Hati dicerita seorang Rasul di atas bukit buat ibadah. Seorang Nabi. Nabi tidak menyampaikan, Nabi hanya beribadah. Di atas bukit mengerjakan ibadah. Di bawah tu ada mata air. Bila ada mata air di bawah tu, maka orang yang musafir akan melalui tempat tersebut untuk menambah bekalan air.
Maka datang seorang penunggang kuda. Dia lalu ke mata air, dia pun ambil air, dia pun tertinggal satu bekah yang ada 1000 duit emas, 1000 dinar, 1000 duit emas, satu bekah. Kan datang orang lain, tengok ada satu bekah, ada 1000 wang emas, apa lagi kebah lalu lah ambil, tembok lagi lah dianya. Datang orang yang ketiga, orang miskin yang kerjanya mencari kayu api. Dia pun minum air di tempat tu, dia pun berehat, kena tesang, dia pun tidur. Yang pertama tadi sedar, wang emas 1000 tu tak ada, dia pun balik semula, tengok tidur. Siapa lagi ambil? Hak tu kalau mikir dia akal, kalau yang ambil sungguh tak tidur situ dah, ditemu lagi dah lah, tunggu apa lagi situnya. Rembah kayu api, tinggal kayu api, larilah. Tapi dah Tuhan tutup, dia pun desaklah pencari kayu api ni. Siapa ke dia bunuh kawan tu sebab kawan tu tak mengaku. Nak mengaku macam mana? Orang yang kedua ambil. Ada ni. Tapi Nabi atas bukit ni tidak berperan apa, sebab dia hanya beribadah kepada Allah. Tidak ditugaskan untuk menyeru, untuk apa, tidak ditugaskan. Itu Nabi, bukan Rasul. Terdetik di hati Nabi tu, kenapa Tuhan buat gitu? Hak ambil hak lain, hak mati hak lain. Terdetik saja. Allah pun segera berfirman, memperingatkan kepada Nabi ni supaya beribadah kamu kepada Allah. Apa yang berlaku itu semuanya rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Bukan di mulut bunyi Nabi ni, hati mari terdetik. Kenapa Allah buat hak ambil wang emas 1000 tu orang lain, hak mati orang lain? Terdetik. Maka Allah pun berfirman, kamu diperintahkan beribadah. Apa yang berlaku itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan pun cerita apa hikmah dia. Orang miskin yang dibunuh tadi ni, dia dahulu dia membunuh bapa kepada penunggang kuda yang tertinggal duit mahal. Jadi Allah membiarkan bahawa penunggang kuda tu membunuh balas akan orang miskin tadi, yang pada masa dahulu dialah yang bunuh ayah pada penunggang kuda. Itu hikmah dia. Ni rasa kerajaan Allah ni. Jangan pula bila orang mati kena bunuh, dia dulu bunuh orang, jangan padahal dia jangan nak reka. Kemudian pula bapa pada penunggang kuda tu dibunuh tu, dia dahulunya mengambil 1000 wang emas daripada bapa penunggang kuda tu yang dibunuh oleh orang miskin tu lah. Penunggang kuda ni lah yang bunuh orang miskin tu. Bapa penunggang kuda tu dahulu dia ambil 1000 wang emas daripada orang yang kedua yang buat lari wang emas tu. Jadi Allah nak pulangkan kembali. Itu je. Itu hikmah dia. Faham cerita tu? Jadi sekarang ni penunggang kuda tertinggal wang emas, orang kedua dia jumpa dia buat lari, orang ketiga orang miskin hanya berhenti minum air, tertidur di situ. Jadi asalnya dahulu orang miskin ni dia membunuh ayah penunggang kuda. Jadi Allah biarkan penunggang kuda ni bunuh balik pada orang miskin yang bunuh ayah dia. Itu rahsia kerajaan Allah. Kemudian ayah penunggang kuda ni dahulu dia ambil duit wang emas 1000 daripada orang yang kedua ni. Maka Allah membiarkan, sebab penunggang kuda ni dia dapat harta banyak daripada pusaka ayah dia. Jadi Allah nak pulangkan kembali 1000 wang emas kepada tuang asal, iaitu orang nombor 2. Itu hikmah dia yang Allah cerita pada Nabi ni. Jangan kita nak reka pula. Orang berhutang kita ramai, banyak hutang orang kita ni. Jumpalah duit RM50, jumpalah duit RM100, jumpa duit RM1000. Ni duit orang berhutang tinggal ni, Tuhan nak pergi balik ni. Jangan reka gitu. Jangan. Dia jumpa duit 1000 ke dah kira. Orang banyak ambil duit dia hutang tak bayar. Dia pun jumpa 1000. Ni duit 1000 ni duit orang yang pernah berhutang tertinggal ni. Jangan gitu. Ada ni. Ni orang yang reka. Dia ingat dia tasawuf lah. Dia ingat dia tasawuf. Orang mari jumpa dengan dia nak minta semai ajak sebab duit dia hilang 10,000. Minta nak semai ajak sebab duit dia hilang 10,000. Bukan gitulah cerita dia. Dia cerita mana?
duit kamu hilang 10,000, kemungkinan dahulu kamu pernah ambil dia orang 10,000, Tuhan nak pulangkan balik, seri baru senyap kawan tu. Ni orang jahil. Dia boleh tohmoh pula orang tu pernah ambil dia orang 10,000. Orang tu hilang duit 10,000, jumpalah dengan konon-konon tok guru. Ni bukan tok guru, tok guri orang panggil. Jumpalah hak dia anggap ke tok guru ni, baca tak tasawuf. Minta supaya mai ajak sebab hilang duit 10,000. Tok guri ni, oh kamu hilang duit 10,000. Kemungkinan dahulu kamu pernah ambil dia orang 10,000. Jadi Allah nak pulang balik. Seri baru senyap orang tu. Hak anak murid ada sebelah ni. Oh, terror tok guri dia. Terror mula-mula mikir. Mula-mula tu lah mata uja lah. Hebat tok guri dia tu. Kemudian barulah mikir, kenapa kata begitu, bukan tohmoh pula panggil gitu. Pas sedar kemudian anak murid ni pula. Sebab apa? Ingat ke tok guru, kena yang tok guri. Orang mai minta mai ajak, hilang duit 10,000, dia boleh kata pula, kemungkinan dahulu kamu pernah ambil duit orang 10,000, Tuhan hilangkan sebab Tuhan nak kembalikan kepada ampunnya duit 10,000. Oh, kata pandai, itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak nyamuk, jangan nak reka. Ni orang reka. Tapi mana ceritanya, apa yang Tuhan qadakkan semuanya ada hikmah. Walaupun qada Allah atas rupa kejahatan sekalipun, sebab itulah kita wajib redha akan qada Allah, termasuk qada jahat. Tetapi perkara jahat yang berlaku, kita wajib berpegang, ianya ada pilihan dari usaha seseorang, maka haram kita redha kepada perkara maksiat dari sudut pilihan dan perbuatan seorang hamba. Walaupun pada hakikinya pilihan hamba, perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira selesailah bicara bab pegangan yang pertama daripada dua pegangan rukun yang keenam berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang minggu depan kita akan pergi pada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.